Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma jahilna. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumin amin fi darain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan EJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali marilah kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menghadiri untuk menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dan diberikan kelapangan masa dapat kita duduk bersama-sama sementara menanti masuknya waktu isyak. Dan kepada sesiapa yang belum berniat iktikaf, sama-sama kita berniat iktikaf. Moga-moga pahala belajar pun kita dapat dan juga pahala iktikaf. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Ramadan banyak mengajar kita, banyak mengajar kita nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang terpuji. Dan akhirnya orang yang keluar daripada bulan Ramadan ini menjadi orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala jadikan Ramadan yang telah kita lalui baru-baru ini terlebih baik daripada Ramadan yang telah lepas. Persoalan dia, adakah Ramadan pada tahun ini menjadikan kita orang yang lebih baik daripada Ramadan yang telah lepas? Perkara ini boleh diukur pada masa sekarang. Pada masa sekarang ada tak berubah perangai kita? Ada tak berubah perangai kita daripada kurang baik kepada baik? Kalau ada, maknanya Ramadan pada tahun ini memberi kesan kepada kita. Kalau tidak, kita melalui Ramadan ini seperti tahun-tahun yang lepas tanpa ada kesan dan juga didikan yang diberikan oleh Ramadan yang kita lalui sebulan. Cara nak ukur Ramadan pada tahun ini memberi kesan ke tidak pada diri kita, tengok perangai kita. Lebih baik atau lebih buruk? Kalau sama je sebelum Ramadan dengan dalam Ramadan, sama je perangai dia. Sebelum Ramadan pun kuat mengumpat, dalam Ramadan pun kurang sikit, keluar daripada Ramadan pun balik-balik kuat mengumpat. Maknanya Ramadan pada tahun ini tak ada beri kesan pun pada diri kita. Itu maknanya, tuan-tuan. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala menjadikan Ramadan pada tahun ini dapat mendidik akhlak kita dan juga dapat meningkatkan amal ibadah sunat kita yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan yang begitu banyak. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, baik, pada hari ini kita nak sambung kitab kita, kitab Durus Samin, pada menyatakan sifat baqa. Baqa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan ada pun dalil baqa, iaitu firman Allah Ta'ala, wal akhiru huwal awwalu wal akhiru. Apa makna kekalnya Allah Ta'ala? Baqa maknanya kekal. Maknanya kekal, iaitu Allah Ta'ala berfirman, dialah yang terawal dan juga dialah yang kekal selama-lama dia. Dialah yang pertama dan juga dialah yang kekal selama-lamanya.
Itu dalil menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya dia itu adalah zat yang kekal. Tak ada zat yang lain yang kekal melainkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga kita dengar dalam kitab yang lain, dalam perbahasan yang lain, ada juga benda yang kekal. Seperti arash kekal. Seperti syurga, neraka, itu kekal. Adakah walaupun ditiupkan sangkakala sekalipun, maka roh dia tidak akan musnah, tidak akan binasa? Adakah tidak binasa, tidak musnah tersebut sama juga dengan tidak musnah Allah Ta'ala? Allah Ta'ala itu ada, maka Allah Ta'ala itu kekal. Syurga itu ada, maka syurga itu kekal. Dan itu sama ke tidak kekalnya syurga dengan kekalnya Allah Ta'ala? Maknanya hebatlah syurga. Dia kekal, dia tak boleh. Maknanya sama martabat dia dengan zat Allah Ta'ala. Roh pun kekal juga. Kursi pun kekal, arash pun kekal. Neraka pun kekal. Yang orang tak suka masuk, kekal dia. Sama dia punya level dengan zat Allah Ta'ala. Sama ke tidak? Sudah pasti tak sama. Kekalnya Allah Ta'ala itu tiada siapa pun yang mengizinkan dia, yang mengkecualikan dia. Tapi kekalnya syurga, neraka, arash, kursi, roh, itu disebabkan dengan perintah daripada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala mengkecualikan benda ini daripada musnah, walaupun ditiup sangkakala. Kalau tak disebabkan Allah Ta'ala kecualikan syurga daripada musnah, sudah pasti syurga juga akan hancur setelah ditiupkan sangkakala. Disebabkan Allah Ta'ala mengkecualikan dia, maka kekal dia walaupun ditiupkan sangkakala. Itu bezanya kekal zat Allah Ta'ala dengan kekalnya syurga, neraka, roh, dan juga loh, dan juga kursi, dan juga arash. Dia orang tak musnah, tapi tak musnah sebab Allah Ta'ala kecualikan dia. Maka disebabkan itu dia tidak musnah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Macam kita lah. Kita ni sebulan penuh kita bangun sembahyang tahajud. Penuh sebulan kita bangun sembahyang tahajud. Sebelum sembahyang tahajud, buka dulu pintu. Lailatul Qadar ke tidak kan? Tengok depan rumah tu ada pokok, dini sujud ke tumbang. Tengok betul-betul kan. Tiap-tiap hari sebelum sembahyang tahajud kan. Tapi tak nampak. Tak ada, tapi bangun sembahyang. Adakah kita tak dapat malam Lailatul Qadar tersebut? Kita pasti akan dapat malam Lailatul Qadar kalau kita bangun tu sebulan, tiap-tiap hari di dalam bulan Ramadan. Tapi Allah Ta'ala mengkecualikan kita daripada melihat perkara-perkara yang ajaib di malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Walaupun turunnya para malaikat pada malam Lailatul Qadar, tapi Allah Ta'ala tak pamerkan di mata kita ini perkara-perkara yang pelik. Sama je. Tengok air dalam kolah tak ada beku pun. Buka peti air baru beku. Kan? Sama je macam hari-hari yang lain. Padahalnya malam tu malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab bila Allah tunjukkan keajaiban malam Lailatul Qadar tu, takut kita ni tak boleh nak simpan rahsia. Kecoh habis. Kita dapat khatam 2 kali pun dah kecoh lah.
Usahakan nak dapat jumpa Lailatul Qadar. Dapat khatam 2 kali. Orang lain kan semua sekali je kan. Kita 2 kali. Kecoh satu taman kan. Kalau jumpa malam Lailatul Qadar tak tahu, taman pun kecoh, dekat kampung pun kecoh juga kan. Gitu. Jadi Allah Ta'ala tak tunjukkan benda-benda yang pelik walaupun kita bangun Allah Ta'ala kecualikan. Begitu juga dengan syurga neraka, ya. Allah Ta'ala kecualikan daripada musnah. Adapun dia tidak musnah tu disebabkan dengan izin Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, ya. Sebab apa? Sebab dalil ini penting, ditakuti kalau ada orang menyatakan bahawasanya setiap benda yang ada itu, benda itu akan musnah. Kan? Pokok bunga kita pun kita yakin kita akan musnah. Kita sendiri pun kita yakin kita akan mati. Walaupun kita tak nak mati, tapi kita yakin kita akan melalui kematian tersebut. Pasti setiap benda yang hidup akan menemui kemusnahan. Dan bila orang nak uji iman kita, Allah Ta'ala hidup ke? Kita kata Allah Ta'ala hidup. Maknanya kalau Allah Ta'ala hidup, mana Allah Ta'ala tu akan musnah juga. Ini dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala hidup yang tidak akan musnah. Tidak musnah. Ya, seperti mana firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ya, dan kekalah zat Tuhan engkau. Itu Allah Ta'ala kata. Ya, yang kekal ini adalah, ya, zat Allah yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang bernama Allah itu kekal. Allah Ta'ala sendiri bagi tahu bahawa diri dia tu kekal. Kullu man 'alaiha fan. Setiap benda yang hidup ni pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu zul jalali wal ikram. Dan yang kekal hanyalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berharap kepada zat yang kekal, maka sudah pastilah pergantungan kita itu betul. Masalah kita ni mengharapkan kepada zat yang sama-sama tidak kekal. Sama-sama akan musnah. Kadang-kadang yang kita harap tu awal musnah daripada kita. Kita duk minta orang ni, duk berharap pada orang ni supaya panjangkan umur dia, kan? Duk suruh orang tu berdoa supaya panjangkan umur dia. Yang berdoa tu habis dulu daripada yang minta tu. Jadi maknanya kita bergantung pada manusia. Jadi kalau kita bergantung kepada zat yang kekal selama-lamanya, maka inilah pergantungan yang sebenar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan ada pun dalil akli. Tadi dalil Quran ataupun hadis. Bila orang kata apa bukti Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekal, maka inilah ayat Quran dia. Huwal awalu wal akhiru. Ataupun wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Boleh juga. Dan kalau kita tak ingatlah ayat Al-Quran tu, usahakan nak ingat ayat Al-Quran kan. Kadang-kadang cucu kita pun kita tak ingat dah bagi duit raya ke belum. Pada cucu sendiri tu kan, bukan cucu orang lain kan. Jadi maknanya boleh juga guna dalil akal. Kita tak ingat dalil Quran, maka boleh guna akal. Itu sebab kita menjaga akal itu wajib. Berdosa kalau kita merosakkan akal kita. Ambil dada, ambil arak, minum ketum, maknanya sampai rosak akal kita, haram hukum dia.
Ya. Sebab akal ini menjadi alat untuk kita mengenal akan zat Allah Ta'ala. Kita mengenal sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tak boleh hafal Al-Quran, tak boleh hafal tanda-tanda daripada ayat Al-Quran, maka kita boleh guna akal kita. Dan ada pun dalil akli itu, iaitu wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali'annahu law amkana ay yalhaqahu al-'adamu la yantafi anhu al-qidamu lakin wujuduhu hina idhin yasiru jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan kaifa wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala. Maksud dia apa? Dan ada pun tanda wajib baqa bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni mesti kekal, mesti ada sifat kekal pada Allah Ta'ala. Maka kerana bahawasanya jikalau tiada dapat dihubungkan dia oleh, jikalau dapat dihubungkan dia oleh Adam, kalau Allah Ta'ala itu tidak kekal, makna Allah Ta'ala itu binasa. Kalau Allah Ta'ala itu binasa, nescaya menafikan daripadanya qidam, kerana adalah wujudnya pada ketika itu jadi harus juga, tiada wajib. Jadi kalau Allah Ta'ala itu tidak kekal, maka otomatik Allah Ta'ala itu binasa. Bila Allah Ta'ala itu binasa, maka tiadalah sifat kidam pada Allah Ta'ala, tiadalah sifat sedia pada Allah Ta'ala. Bila benda itu tidak kekal, maka secara tidak langsung Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kidam. Apa makna sifat kidam hari itu kita dah bahas. Sifat kidam maknanya wujud dia itu tiada permulaan. Macam kita wujud kita ni ada permulaan. Itu sebab tiap-tiap tahun orang nanti waktu kita dilahirkan tu. Itu waktu kejadian kita. Tapi Allah Ta'ala ada, tapi tiada permulaan. Jadi kalau Allah Ta'ala itu musnah, Allah Ta'ala itu binasa, Allah Ta'ala itu tidak baqa, maka tiadalah kidam pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana adalah wujudnya pada ketika itu jadi harus juga. Kalau Allah Ta'ala juga musnah, maka sama juga macam kita. Jadi wujud kita ni harus. Ada kita ni harus. Harus ada, harus tiada. Sebab kita ni akan musnah. Kalau Allah Ta'ala pun musnah juga, maka Allah Ta'ala sama dengan kita. Ada dia tu harus saja. Tiada wajib lagi. Dan yang harus itu tiada wujud itu melainkan baharu. Betapa dan saya telah terdahulu hal keadaan hampir wajib kidam bagi Allah Ta'ala. Jadi kita dah beritahu dah, dulu Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, maknanya sedia. Bila dikatakan Allah Ta'ala itu sedia, Allah Ta'ala itu tiada permulaan, maka sudah pasti Allah Ta'ala itu kekal. Allah Ta'ala itu kekal. Bila dikatakan Allah Ta'ala itu boleh terima musnah, maka Allah Ta'ala itu sama dengan kita. Maka sama dengan kita itu adalah mustahil. Tak boleh terima. Dan tiap-tiap yang wajib kidam itu melazimkan wajib baqa'nya. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu tiada permulaan, sudah pastilah Allah Ta'ala itu tiada pengakhiran. Allah Ta'ala itu tiada akhir. Bila Allah Ta'ala itu
bersifat dengan qidam, maka sudah pasti Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Nescaya adalah wujudnya itu, yakni adalah jika dihubungi oleh Adam, kalau Allah Ta'ala terima oleh binasa, nescaya adalah wujudnya itu harus juga. Kalau Allah Ta'ala, kita kata Allah Ta'ala itu akan musnah, maka sama juga dengan kita, sama juga dengan kejadian makhluk. Nescaya menafikan qidamnya dan menafikan qidam itu mustahil, kerana melazimkan berkehendak kepada yang membaharukan dia dan yang membawa kepada dur dan tasasul. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu sama dengan kita, akan musnah, maka Allah Ta'ala ni ada zat yang lain yang menjadikan dia. Ada Tuhan yang lain pula jadikan dia. Jadi kalau Tuhan yang lain jadikan Tuhan, jadikan Allah Ta'ala, maka akan menyebabkan tiada Tuhan ni, Tuhan A jadikan Tuhan B, Tuhan B jadikan Tuhan C, Tuhan C jadikan Tuhan D. Penyudah yang tak tahu siapa di Tuhan. Dan sama-sama Tuhan, yang ni pun Tuhan, yang itu pun Tuhan, sama-sama boleh menjadikan. Jadi penyudah tak ada siapa Tuhan. Bila tak ada siapa Tuhan, tak tahu siapa Tuhan, maka tengok pokok besar sikit, kira itu je lah Tuhan. Dah penin kan, dah tak tahu nak cari siapa. Itu menyebabkan dur, iaitu pusingan, dan juga tasasul, iaitu dia punya berantai tersebut tiada tahu siapa dia, tiada siapa dia Tuhan. Iaitu mustahil, Maka kerana inilah ta'ajub oleh Syekh, katanya, kaifa wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi. Maka apabila kita ketahui demikian itu, nescaya tetaplah wajib baqanya. Inilah yang dikhendaki. Jadi kalau maknanya mustahil Allah Ta'ala itu musnah, maka sudah pastilah Allah Ta'ala bersifat dengan kekal. Macam mana kita nak kata bahawasanya Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk? Kita ni akan musnah. Sebab apa? Sebab kita ni Allah Ta'ala yang jadikan. Kalau Allah Ta'ala tu musnah juga, maknanya ada zat yang lain yang menjadikan Allah Ta'ala. Sebab yang boleh memusnahkan iaitu zat yang bernama Allah. Jadi kalau yang kita kata Allah itu musnah juga, maknanya ada satu kuasa yang boleh mematikan, yang boleh memusnahkan Allah Ta'ala. Jadi menyebabkan tiada berangkai, iaitu Tuhan A jadikan Tuhan B, Tuhan B jadikan Tuhan C. Dia macam roda, dipanggil dur. Dur ni maknanya pusingan. Tuhan A jadikan Tuhan B, Tuhan B jadikan Tuhan C. Tuhan C boleh jadikan Tuhan A sebab sama-sama Tuhan. Itu jadi mana pusing. Ataupun dia berantai, Tuhan A jadikan Tuhan B, Tuhan B jadikan Tuhan C, Tuhan C jadikan Tuhan D. Pun tak ada siapa yang tahu. Penyudah ni tak ada siapa pun yang dapat mengenal siapa dia Tuhan. Jadi mustahil. Bila dikatakan bahawasanya wajib Allah Ta'ala itu kekal, Allah Ta'ala itu tidak menerima musnah, maka sudah pasti Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, iaitu wujud Allah Ta'ala itu tiada yang menjadikan dia dan juga tiada permulaan. Itu beza dengan kekalnya syurga. Adapun kekalnya syurga disebabkan dengan izin Allah Ta'ala. Tapi kekalnya Allah Ta'ala tak ada zat yang mengizinkan dia. Memang sifat dia itu kekal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala,
Dan dalil mukhalafatuhu lil hawadis. Dan ada pun dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis itu, iaitu firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tiada seumpama Allah Ta'ala itu suatu daripada segala yang baharu ini. Dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ni, iaitu dalil yang nak menyelamatkan kita daripada Dajjal dan yang menyerupai Dajjal. Ini dalil dia. Jadi bila Dajjal ini mengaku bahawa dia tu Tuhan, maka inilah dalil, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, tak sama dengan kita, ada kepala, ada mata. Allah Ta'ala tak sama begitu. Jadi kalau kita faham begitu, maka terlepas kita daripada pengikut Dajjal. Itu maknanya dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu suatu dalil yang nak menyelamatkan kita daripada terpengaruh dalam mengikuti pahaman Dajjal. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laisa kamitslihi syai'un, tiada seumpama Allah Ta'ala itu suatu, tak kira daripada kudrat, daripada sifat, daripada af'al, daripada zat, tak sama sebagaimana Allah Ta'ala. Adapun daripada perbuatan Allah Ta'ala, tak ada perbuatan yang memberi bekas melainkan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita yakin, kalau kita tanamkan betul sifat tersebut, maka kita tidak akan takut kepada makhluk. Sebab dalam keyakinan kita, tiada satu perbuatan pun yang memberi bekas, yang memberi kesan, melainkan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Walaupun orang tu dia nak menyakiti kita, dia nak buat zalim pada kita, tapi kalau Allah Ta'ala tidak izinkan, maka benda tu tidak akan terjadi. Itu sebab perbuatan yang memberi bekas adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang tu nak menganiaya kita, guna berbagai-bagai cara, tapi bila Allah Ta'ala tidak izinkan, maka orang tu tak dapat nak melakukan dia, walaupun dia memang marah pada kita. Itu maknanya laisa kamitsli syai', tiada sesuatu pun yang sama setanding dengan Allah Ta'ala. Itu sebab kadang-kadang kita tengok kawan ni dulunya susah, bila raya kita jumpa, tengok lagi senang daripada kita. Kawan ni tengok dia punya kezaliman dia, umpama dia buat nyaya pada orang, buat zalim orang umpamanya, tapi bila kita jumpa dia, bila kita jumpa dia raya baru ni, lagi baik pula perangai dia daripada kita. Itu maknanya, bila perbuatan Allah Ta'ala nak memberikan bekas, maka orang tu akan berubah tanpa kita sedari. Tanpa kita, orang kata, merasakan bahawa kalau ikut kita, kawan ni dah tak ada harapan berubah dah. Usahakan 40, umur 40, dah terlebih 40 dah. Anak dia pun dah umur 40 dah, tapi perangai dia tak berubah. Tapi bila Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala nak memberi bekas, lebih baik dia daripada kita. Ini maknanya. Dan firman Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada ada bagi Allah seumpamanya seseorang.
Tak ada pun siapa-siapa yang setanding dengan Allah Ta'ala. Ya. Bila Allah Ta'ala kata benda tu berlaku, maka pasti berlaku. Kalau kita nak ikut logik, kita memang tak logik tu. Tapi fa iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Kita rasa anak kita ni paling jahat lah. Dalam kampung, tak adalah paling jahat anak kita lah. Tapi bila Allah Ta'ala berkehendak untuk mengubah anak kita menjadi orang yang baik, ya, dialah harapan kita. Padahal satu kampung duk caci dia, tapi dialah yang menjaga kita. Ini maknanya perbuatan Allah Ta'ala yang kita panggil hidayah. Ya, yang itu sebab ujung jatuh kita ahli saadah ni, orang yang kebaikan ni, jangan kita tengok waktu hidup kita. Kita tengok waktu akhir kita. Kadang-kadang hidup kita ni dekat dengan Allah, dekat dengan rumah Allah Ta'ala, dekat dengan masjid umpamanya. Tapi di hujung-hujung, ya, akhir kita tu, ya, jauh daripada Allah Ta'ala, jauh daripada pengajian, jauh daripada rumah-rumah Allah. Itu maknanya kita risau. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Tadi, ya, tak ada siapa pun. Itu sebab bila apa benda yang kita nak, maka kita berdoalah pada Allah Ta'ala. Sebab yang memberi bekas, yang memberi kesan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, af'al Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala saja yang memberi bekas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan dalil akli seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadith fali'annahu law ma sala syai'an lakana hadisan mislaha wa dhalika muhalun lima arafta qablu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Dan ada pun tanda wajib bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, maka kerana bahawasanya jikalau menyamai ia akan suatu daripadanya, nescaya adalah ia baharu seumpamanya. Dan yang demikian itu mustahil, kerana yang menyerupai dengan yang baharu itu baharu seumpamanya. Dan jika baharu, nescaya mustahil, kerana perkara yang tiada telah engkau ketahui dahulu. Daripada tanda itu, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, dan wajib ia bersifat dengan baqa, yang menafikan daripadanya baharu. Jadi Allah Ta'ala dan juga makhluk dia itu lain, tak sama. Contoh kita kata macam orang yang buat lampu tu, ya, lampu ni dengan orang yang buat lampu tu sama ke tidak? Tak sama, kan? Ke sama lampu dengan orang yang buat lampu? Tak sama, tuan-tuan. Ya. Itu maknanya pencipta dengan yang dicipta itu berlainan. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu kekal, Allah Ta'ala tiada permulaan, Allah Ta'ala bersifat dengan berkuasa, dan Allah Ta'ala yang memberi bekas, Allah Ta'ala yang menentukan segalanya. Ya, bersalahan dengan sifat segala makhluk dia. Makhluk Allah Ta'ala tak sama. Ya. Kata Syekh Ahmad Suhaimi rahimahullahu ta'ala, kata musannif yakni Syekh Sanusi, terkadang didatangkan oleh syaitan di dalam waham manusia rupa yang dikhendaki Allah atau dikhayalkan kepadanya. Kadang-kadang kita duduk saja-saja tu, maka, ya, kita nak kenal macam mana zat Allah Ta'ala.
syaitan tu bisikkan kita. Itu bahaya tu. Kata semua, setiap benda yang ada tu mesti dapat kita. Kalau kita tak boleh tengok pun kita dapat rasa. Kan? Angin kita dapat tengok, tak dapat tapi dapat rasa. Dapat. Jadi kalau Allah Ta'ala ada, mesti dapat tengok. Kan? Dia main fikiran kita. Itu sebab kadang-kadang tu kita boleh kenal sifat Allah Ta'ala, tapi kita tak boleh kenal zat Allah Ta'ala. Yang ni terkadang syaitan menjatuhkan pada hati manusia akan merupakan Allah dengan suatu rupa, atau dikhayalkan pada waham bagi Allah mempunyai tempat, atau dijihakan dia suatu, atau hampir dan jauh, atau di dalam atau di luar. Ni di mari datang. Ya, Allah Ta'ala sebenarnya ada tempat dia dekat atas. Sebab benda bertempat ini makhluk. Jadi dia datangkan, datangkan orang kata kesamaran dalam hati kita, dalam akal kita, menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala tu sama juga dengan makhluk, tapi dia punya tempat tu yang selayak dengan dia lah. Macam kita badan kurus, tempat kita tu takkan itu je lah kan. Tapi orang yang badan besar, dia punya tempat lagi besar, yang selayak dengan badan dia. Dia buat style gitu. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu yang selayak dengan dia, tapi ada juga tempat. Itu dia cuba nak menyerupakan Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Itu sebab kadang-kadang tu dia bawa dengan rupa manusia pun ada. Orang yang menyesatkan akidah kita. Itu pastikan kita belajar pada orang yang tidak, orang kata menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk dalam keadaan apa jua sekalipun. Walaupun yang selayak pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab dia akan memberi waham pada kita bahawasanya Allah Ta'ala sama juga dengan makhluk, cuma dia besar sikit je daripada makhluk. Itu tak boleh. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu, laisa kamisli syai'. Allah Ta'ala tak sama. Macam mana kamu kata Allah Ta'ala lebih kurang macam makhluk je? Itu sebab akidah ni penting tuan-tuan. Jangan kita rupakan Allah Ta'ala dengan kita, dengan makhluk, sebagaimana apa yang diwahamkan oleh syaitan di dalam akal kita dan juga di dalam hati kita. Sebagaimana yang berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kan? Dia datang dalam rupa asap. Dia kata, wahai Syekh, kamu tak payah dah. Nak semayang, nak puasa tak payah dah. Kamu dah terlepas daripada taklif syarak dah. Tak payah. Maknanya kau tak semayang pun tak berdosa. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani dia fikir, kalau dah Nabi Muhammad semulia-mulia umat, semulia-mulia hamba pun semayang, aku lagi lah jauh dengan Nabi Muhammad. Maka dia sedar bahawa yang menyesatkan itu syaitan. Maka berubah hasab itu menjadi syaitan. Kata berapa banyak orang yang telah aku sesatkan, tapi kamu ni aku tak boleh sesatkan sebab Syekh Abdul Qadir ni ada ilmu. Itu sebab ilmu tu dapat menyelamatkan akidah kita daripada tersesat. Moga-moga perkongsian kita pada hari ini ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Yang mana baik datangnya daripada Allah Ta'ala, kekurangan, kelemahan diri saya sendiri hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatatahu 'alal ladzina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.